Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini dapat kembali kita berjumpa dalam program mingguan kita, iaitu program Tazdah, Tazkirah dan Tahlil Arwah. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, di petang hari ini adalah edisi khas daripada program Tazdah ini, kerana di petang hari ini kita ada juga sama-sama baca Yasin dan doa untuk adik-adik kita yang akan menghadapi peperiksaan, apapun itu jenis peperiksaannya lah, SPM, STPM ataupun STAM dan yang seumpamanya juga yang akan buat peperiksaan pada bulan 2 ni. Dan peperiksaannya untuk tahun lepas sebetulnya tuan-puan. Subhanallah. Jadi edisi khas di petang hari ini, di petang hari Jumaat yang penuh dengan berkat, di satu masa yang Nabi SAW pernah sebutkan, kata Nabi, ada satu waktu di hari Jumaat yang tidak bertepatan dengan waktu itu, seorang hamba meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah di waktu tersebut, melainkan Allah akan ijabah doanya. Maka ulama meneliti dan mencari mengikut kepada beberapa hadis-hadis Nabi SAW, maka ulama menjumpai waktu tersebut bila tuan-puan, iaitulah kata ulama ni pendapat yang paling kuat, walaupun banyak pendapat ulama, ada yang kata ni, ada yang kata tu, ada yang kata waktunya adalah sekian-sekian kan, waktu ini, pukul ini ada disebutkan, tetapi di antara semua pendapat itu, pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya waktu yang baginda Nabi SAW maksudkan berada selepas asar di petang hari Jumaat sebelum maghrib. Bila masanya? Macam kita berada sekarang itu. Oleh sebab itu, kita tak nak di waktu ini kita buat benda yang sia-sia, lagi-lagilah buat maksiat. Yang sia-sia pun kalau boleh tak, kita nak isi waktu petang hari Jumaat kita yang penuh dengan berkat ini dengan beberapa amal saleh, dengan beberapa program-program yang baik insya-Allah. Selalu saya sebut, dulu saya ketika di Pondok Yasin, Syekh Fahmi, tuan guru saya arwah ni, beliau mewajibkan ni wajib mengikut peraturan pondok lah tuan-puan. Peraturan madrasah, diwajibkan di madrasah itu semua guru-guru, ustaz-ustaz, pelajar-pelajar untuk datang awal ke surau pada petang hari Jumaat untuk sama-sama berzikir dan bermunajat sebelum maghrib. Masya Allah. Itu kenapa? Karena sangat hebatnya waktu di petang hari Jumaat ini. Jadi insya Allah kita isi petang hari Jumaat ini dengan program Tazdah kita, Tazkirah dan Tahlil Arwah. Insya Allah kita akan ada sedikit tazkirah, membaca kitab Manaqib Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dan kita akan teruskan juga dengan bacaan Yasin. Kemudian kita akan baca doa untuk adik-adik kita yang bakal menghadapi peperiksaan tadi. Dan kita akan teruskan kemudian juga dengan tahlil dan doa arwah insya-Allah. Baik ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada bacaan manaqib tuan guru saya, arwah tuan guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, saya ingatkan kepada ibu-ibu, ayah-ayah semua, lebih-lebih lagi kepada mereka yang baru join, yang dah join daripada awal lagi pun, elok juga ingat balik, jangan ada seorang pun yang terlepas
di petang hari ini daripada mendapatkan pahala dakwah, mengajak orang kepada kebaikan dengan dua cara. Yang pertama, boleh kongsikan live ini dekat grup FB, WhatsApp ataupun Telegram. Yang kedua, boleh tag nama rakan, kawan, sahabat, jiran, tetangga di ruangan komen dengan niat nak mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan supaya lebih ramai lagi orang di petang hari Jumaat ini untuk mengisi petang yang penuh berkat ini dengan beberapa amaliyah, beberapa amal soleh insya-Allah. Baik ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita nak sambung bacaan manaqib kita di petang hari ini. Kita dah sampai, silahkan bagi yang ada kitab manaqibnya, buka kitab manaqibnya tuan-puan. Bagi yang tak ada, boleh tengok dalam caption live ini ada kami sebutkan dan kami tuliskan link untuk pembelian kitab manaqib Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dan kita di petang hari ini tuan-puan sampai kepada muka surat 23. Tajuk dia ialah belajar di Pondok Pesantren Darussalam. Siapa maksudnya yang belajar ni? Yang belajar ni adalah Syekh Fahmi lah. Ni cerita ataupun kisah beliau di waktu kecil. Sebelum terlupa, manaqib ni, apa function kita baca manaqib ni ustaz? Kita baca manaqib ni, kita baca kisah orang soleh tuan-puan. Kan Nabi SAW dulu dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang nabi-nabi yang terdahulu diceritakan kepada baginda Nabi. Kenapa? Kata Allah dalam Al-Quran, linuthabbita bihi fuadak, agar kami tetapkan hati engkau. Hati ni jadi cekal, kuat, semangat dalam berjuang. Kenapa? Membaca kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu. Kita ni macam itulah juga tuan-puan. Kita baca manaqib-manaqib ulama, kisah-kisah orang soleh, macam mana perjuangan mereka supaya kita boleh teladani dalam hidup kita. Kita boleh ambil pengajaran dan kita boleh jadikan teladan. Kita boleh ambil semangat daripada perjuangan hidup mereka. Itu kita membaca manaqib orang-orang saleh, kisah-kisah orang saleh, sejarah hidup orang yang saleh. Dan ini adalah sejarah hidup tuan guru saya tuan-puan. Tuan guru saya yang memang saya lama belajar dengan beliau. Sekarang dah meninggal dunia lah. Kan? Setahun lebih dah beliau meninggal dunia. Allah yarham. Semoga Allah merahmati beliau. Jadi saya nak kenalkan. Sebab apa? Hari itu beberapa hari lepas ada seorang makcik memang follow saya punya program lah. Kata beliau, ustaz, ni. Kata beliau, ustaz, makcik banyak beli buku dan memang makcik tu suka beli buku. Kan? Bila beli buku, banyak tulis nama Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Sebab Syekh Ahmad Fahmi memang banyak dia buat buku tuan-puan. Buku nanti akan ada dekat dalam sini, buku-buku yang ditulis oleh beliau. Akan jumpa nama. Tetapi kata makcik tu tak kenal pun orangnya. Bila baca manaqib ni baru tahu, oh inilah orangnya. Oh inilah yang Syekh Fahmi yang nama dekat dalam buku tu. Selalu jumpa nama dia dekat dalam buku tapi tak tahu siapa orangnya. Ini usaha saya tuan-puan. Usaha saya sebagai anak murid Syekh Fahmi, saya nak kenalkan tuan guru saya. Yang mana beliau ni sebetulnya dah terkenal. Melalui buku-buku tulisannya. Ramai orang memiliki buku tulisannya. Mungkin di rumah ibu-ibu, ayah-ayah ada buku tulisan Syekh Fahmi. Cuba tengok nama dia. Inilah orangnya. Yang kita baca sejarah hidupnya petang ni lah orangnya. Subhanallah, bahkan Syekh Fahmi semasa hidupnya pernah bercerita tuan-puan. Syekh Fahmi semasa hidupnya pernah bercerita. Ketika beliau dalam satu musafir, dalam perjalanan, beliau naik pesawat, di sebelah beliau ini ada seorang lelaki yang mungkin minat membaca buku. Lelaki ni minat baca buku. Ni. Kemudian lelaki ni tuan-puan, kan Syekh Fahmi ada dekat tepi. Syekh Fahmi ada dekat tepi, sebelah tak kenal lah. Lelaki ni pegang buku. Dan buku yang dia pegang itu adalah buku karangan Syekh Fahmi yang ditulis oleh tuan guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Orang ni puji-puji hebatlah penulis ni. Kan?
Oh, pujilah macam ni, hebatlah penulisan dia. Macam ni lah, hebatlah ulasan dia. Dipuji-puji Syekh Fahmi ni. Walhal tuan-puan, yang dia ceritakan ni orangnya dekat sebelah. Tapi jarang buku-buku baru buku sekarang ni. Buku yang sekarang ni je yang menampakkan ada gambar-gambar beliau. Buku-buku yang dicetak sendiri oleh beliau, oleh Khazanah Banjariyah, tak ada gambar Syekh Fahmi kat dalam tu tuan-puan. Akhir-akhir ni sahaja orang ada letak gambar beliau. Tapi sebelum ni tak ada. Jadi orang tu cerita, puji-puji. Hebatlah Ustaz Fahmi ni. Padahal Ustaz Fahmi kat tepi. Subhanallah. Artinya orang kenal beliau daripada segi penulisannya. Tapi ramai yang tak tahu siapa beliau, di mana beliau duduk, macam mana sejarah hidup beliau. Petang ni kita belajar tuan-puan. Petang ni kita belajar. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah pengajaran daripada sejarah hidup beliau. Dan mudah-mudahan kita dapat meneladani kehidupan beliau, keindahan akhlak beliau, dapat mengambil semangat daripada perjuangan dakwah beliau, insya-Allah. Baik, jadi di petang hari ini sama-sama kita teruskan bacaan manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, muka surat 23 dan bahasannya berada pada muka surat 24 dan Ustaz Aslam lah yang akan tolong baca manaqib ni dan saya akan terang insya-Allah. Baik, silakan Ustaz Aslam. Bismillah, muka surat 24 tuan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar di Pondok Pesantren Darussalam. Walaupun usianya masih sangat muda saat belajar di Pondok Pesantren Darussalam, Martapura, Abuya sudah menunjukkan suatu kecerdasan dan pemahaman yang baik dalam pelajaran. Hal yang demikian itu dibuktikan saat gurunya Syekh Muhammad Syukri Unus memberikan tamrin atau latihan di kelas. Beliau selalu menjadi yang pertama dalam menyelesaikan tamrin tersebut dan mendapat nilai mumtaz. Maka beliau menjadi murid yang sangat disayang oleh gurunya. Bahkan kawan-kawannya menggelari beliau sebagai anak emas Tuan Guru Syekh Syukri Unus. Ni. Jadi bila cerita sebelum ini, Syekh Fahmi yang masih kecil tu dihalang. Mula-mula dihalang, jangan pergi kecil lagi. Tapi beliau nak juga, akhirnya mak ayah kepada Syekh Fahmi ni bagi juga izin. Silakan untuk pergi belajar. Maka orang dulu tumpuan sekolahnya tu dekat Banjar ni lah. Pondok Pesantren Darussalam. Sekolah Pondok Darussalam. Itu nama pondoknya adalah Darussalam. Martapura itu adalah tempatnya. Macam Sepang, macam tu lah. Kan, macam Sepang. Ataupun apa lagi? Banting contohnya kan. Bangi, yang tempat besar macam tu. Baik. Jadi Darussalam nama pondok. Dan di situ saya dah ada bagi kepada ibu-ibu ayah-ayah. Itu salah satu ruangan kelas lah, salah satu bangunan kelas Pondok Pesantren Darussalam. Dia unik sikit tuan-puan. Satu bangunan tetapi untuk dua pelajar, lelaki dan perempuan. Bangunannya satu. Ni. Macam mana tu Ustaz? Sebelah pagi lelaki belajar dekat situ. Sebelah petang baru perempuan. Jadi bila kita pergi ke Martapura ni tuan-puan, dia Pondok Pesantren Darussalam. Kemudian tak jauh daripada situ ada masjid. Masjid agung. Masjid yang besar lah kiranya. Kalau kita macam dekat Selangor ni macam masjid negeri lah. Masjid Shah Alam tu. Besar. Di sebelah masjid tu pasar tuan-puan. Dia keadaannya macam tu. Macam mana Ustaz tahu? Saya orang sana. Macam mana tahu pula? Saya memang daripada sana. Okay. Jadi, pondok, sekolah, ada masjid, ada pasar. Memang situ ramai orang tuan-puan. Dan muridnya ni bukan 100-200 orang tuan-puan. Murid dia puluhan ribu orang. Bukan sikit. Murid dia puluhan ribu. Bila kita datang pagi tuan-puan. Pagi sebelum masuk kelas, contoh dalam pukul 8 tu kita datang pagi. Penuh putih-putih. Pelajar. Santri lah kalau di sana sebut pelajar. Pakai kopiah putih, pakai baju putih. Tapi adalah baju warna-warni ikut kelas tingkatan masing-masing. Cuma kita nampak semua kopiah putih. Sepenuh mata memandang tu dia orang pergi naik basikal. Masih ramai lagi yang pakai basikal kat sana tuan-puan.
Pergi sekolah kat sini kita bersikal untuk hobi orang-orang kayangan tu lah kan, bersikal. Sana memang nak pergi sekolah naik bersikal. Tapi sekarang ni dah banyak jugalah yang naik motor. Tapi berbasikal tu masih ada lagi kalau kita tengok kat sana. Jadi pergi ke pondok ni tuan. Bila kita pergi sebelah petang pula, pergi ke masjid tu, contoh kita bukan nak pergi ke sekolah tu. Kita nak pergi ke masjid tu, mereka akan lalu di depan-depan masjid semua tu. Daripada pondok mereka, daripada asrama mereka. Bila sebelah petang pula, kita akan nampak memanjang warna pink. Semua perempuan. Semua perempuan masuk kelas balik. Di kelas yang lelaki waktu pagi belajar, disitulah budak-budak perempuan juga, anak-anak perempuan akan belajar di tempat yang sama. Tapi masa yang berbeza. Ribuan orang perempuan. Besar pondok ni. Pondok ni pondok yang lama, pondok yang tua. Dan begitu berkat sehingga daripada situ lahir begitu banyak ulama. Hampir keseluruhan ulama yang ada di negeri Banjar itu, yang sekarang ni dah buka pondok masing-masing, buka pondok di sini, buka pondok di sini, kebanyakannya 90% asal mereka sekolah di pondok pesantren Darussalam ni tuan-puan. Ada rezeki nanti ibu-ibu, ayah-ayah bolehlah datang ziarah ke negeri Banjar. Tengok macam mana keadaan. Betul tak dengan apa yang saya cerita ni? Ni. Macam isteri saya dah banyak kali dah. Boleh nampak lah. Boleh nampak lah keadaan dekat sana macam mana. Baik. Ustaz Aslam nanti kan sampai juga. Tengok sendiri macam mana. Dia ada. Tapi madrasah ni jauh sikit lah daripada masjid. Kalau pasar tu memang sebelah masjid. Macam tu. Baik. Itu saya tunjuk gambar, belanja gambar sikit dekat situ. Untunglah mereka yang beli kitab manakib ni boleh nampak gambar tu. Yang tak beli kitab manakib, dengar cerita je lah. Saya nak belilah Ustaz. Tengok di caption live guys lah. Ke di komen tak ada kan? Tak ada kat caption. Dekat caption live ni ada tuan-puan link untuk pembelian kitab. Baik. Jadi bila sampai ke Martapura, Syekh Fahmi belajar ataupun diasuh oleh Tuan Guru Muhammad Syukri Unus. Syekh Syukri Unus masih hidup lagi sampai sekarang. Hidup lagi tuan-tuan. Guru kepada Syekh Fahmi sekarang masih hidup tapi dah uzur lah. Dah uzur. Tapi mengajar, saya rasa masih lagi mengajar, cuma tak banyak macam dulu. Syekh Syukri Unus, guru kepada Syekh Fahmi, sekarang ni masih hidup. Subhanallah. Ini kan. Baik, sebelahnya pula Ustaz Aslam. Terus. Selain belajar di kelas, beliau juga rajin menghadiri majlis-majlis yang diadakan oleh tuan-tuan guru di Martapura itu. Di antara majlis tuan guru yang selalu beliau hadiri ialah majlis Tuan Guru Asy-Syeikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yakni guru sekumpul. Ini ulama kira macam wali kutub di negeri Banjar tuan-puan. Ulama besar di negeri Banjar, dah meninggal dunia dah. Ni haul beliau bulan Rajab ni. Ibu-ibu, ayah-ayah boleh tengok, cari dekat YouTube. Haul guru sekumpul, tulis dekat situ. Macam mana orang datang. Tuan-tuan dan puan-puan, ratus ribu orang datang. Dalam sekali masa. Saya tak tipu tuan-puan. Cuba cari je dekat YouTube. Contoh acara. Di sini sebut majlis. Dekat Indonesia sebut acara. Acara haul guru sekumpul. Ibu-ibu, ayah-ayah tulis je. Jangan yang tahun ni, tahun-tahun sebelum ni, 2 tahun lepas ni, COVID tak ada haul tuan-puan. Yang sebelum COVID. Mungkin dalam haul, acara haul guru sekumpul 2018. Tengok macam mana. Orang punya datang tuan-puan. Seluas mata memandang. Bukan kita kata 1,000, 2,000 orang. Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang datang. Cuba tengok. Bila sebut majlis haul terbesar. Selepas yang dekat Jawa itulah tuan-puan. Dulu dekat Jawa paling banyak. Yang akhir-akhir ni dekat Banjar lah majlis haul terbesar di Indonesia lah. Subhanallah. Orang puluhan ribu bahkan ratusan ribu datang ke tempat ni tuan-puan. Ke surau tu, tengok suraunya. Saya ada tunjuk juga. Yang di sebelah tu, sebelah yang pendek sikit tu, itu Syekh Muhammad Syukri Unus. Di sebelahnya adalah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ataupun guru sekumpul. Ada gambar dia dua-dua. Masya Allah. Ni orang-orang hebat belaka tuan-puan. Ilmu luar biasa. Kekasih-kekasih Allah ni luar biasa. Okay. Cuba tengok nanti, kalau saya tak payahlah nak cerita panjang-panjang.
Ibu-ibu ayah-ayah mungkin tak boleh nak gambarkan macam mana begitu ramai orang yang hadir haul ni. Lepas habis live ni, tengok macam mana, tulislah acara haul guru sekumpul 2018. Tengok macam mana ramainya orang datang. Tuan-tuan puan-puan, tengok sendiri. Tak payah nak banyak cerita. Jadi, guru, di antara guru utama Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ketika belajar di Martapura, Darussalam Martapura, beliau juga belajar dengan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ataupun guru sekumpul. Jadi macam ni tuan-puan. Waktu pagi belajar formal orang kata dalam kelas. Ni. Petang-petang pula datang ke rumah guru. Pagi-pagi guru datang masuk kelas, murid-murid pun datang masuk kelas tempat yang sama. Nanti sebelah petang tuan-puan ada guru buka kelas kitab ini, kelas kitab itu, banyak tuan-puan. Salah kita pilih guru yang mana kita nak. Syekh Fahmi kelas yang habis daripada kelas yang wajib waktu pagi dalam kelas tu, beliau akan pergi lagi ke rumah tuan guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ni untuk belajar. Macam tu. Jadi tambah sendiri. Bukan yang wajib waktu pagi tu je. Tambah sendiri pergi ke rumah guru. Guru buka kelas dekat rumah. Pergi lagi belajar. Macam tu. Terus. Abuya sempat mempelajari beberapa buah kitab bersama beliau saat itu. Baik, terus. Abuya belajar di Pondok Pesantren Darussalam dari tahun 1973 sampai tahun 1978 Masihi. Dan di antara guru-guru beliau selama di Martapura ialah Tuan Guru Asy-Syaikh Zaini bin Abdul Ghani, Tuan Guru Asy-Syaikh Muhammad Ibram Shah, Tuan Guru Asy-Syaikh Muhammad Syahran, Tuan Guru Asy-Syaikh Syarwani Ash'ari dan Tuan Guru Asy-Syaikh Muhammad Syarwani Kastan. Okay, Azlam tolong ni tak? Bitri, lupa lah. Baik. Cepat sikit. Dah low. Minta maaf tuan-puan. Saya punya bateri laptop lupa nak cas. Takut nanti tiba-tiba terputus. Ni, sekejap tuan-puan. Baik. Jadi itulah di antara nama-nama guru kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Jadi beliau dekat Martapura ni tuan-puan, adalah orang kata senang macam gudang lah kan. Gudangnya ulama. Okey. Alhamdulillah. Mohon maaf tuan-puan. Kalau kalut tadi lupa nak cas laptop. Alhamdulillah sempat lagi nak cas. Baik. Jadi Martapura ni gudangnya ulama. Pelajar dah lah. Ulama pun banyak dekat sana. Sehinggalah sekarang. Ulama banyak di sana. Sehinggalah sekarang. Ramai ulama-ulama dekat sana tuan-puan. Jadi kita suka hati nak pilih dengan guru mana kita nak belajar yang sesuai dengan minat kita. Ada guru mengajar tauhid, ada guru yang mengajar fiqh, ada guru yang mengajar tasawuf. Ke mana kita dan guru tadi masing-masing buka majlis, buka kelas ilmu di rumah mereka masing-masing. Oleh sebab tu rumah orang-orang Banjar ni, kalau rumah orang yang dulu-dulu tuan-tuan, ruang tamu dia luas. Kenapa? Supaya murid-murid boleh belajar masuk dalam. Ni macam tu. Dia punya adat lah, adat orang dekat sana. Jadi pagi kita kelas yang wajib dalam kelas dan petang kita datang ke rumah-rumah guru. Inilah yang menyebabkan keberkatan pada ilmu tuan-puan. Kalau kita setakat nak dapat ilmu sahaja dekat mana-mana kita boleh dapat. Kan? Kita buka Google macam-macam. Kita tanya, kita ada satu kemusykilan, satu masalah, kita buka Google, beribu-ribu jawapan dia bagi. Ilmu semua tuan-puan, pengetahuan semua tu. Tapi berkat, tak tahu lagi itu berkat. Ni jadi macam tajuk kita di petang hari ini, ilmu kita boleh dapat di mana sahaja. Tetapi keberkatan ilmu itu kita akan dapat daripada para ulama. Keberkatan ilmu tu kita akan dapat daripada ulama. Kita tak akan dapat daripada Syekh Google. Ni kan, kita tak akan dapat daripada Syekh YouTube, apa-apa lagi lah kan. Tetapi ilmu, keberkatan ilmu ni, minta maaf kalau ilmu di mana-mana boleh dapat, tetapi berkat ilmu kita akan dapat daripada para ulama. Datang kan, berjumpa ulama, menadah ilmu, menadah kitab, belajar ilmu dengan ulama. Ini yang akan mendatangkan keberkatan pada ilmu yang kita dapat. Bukan setakat tahu sahaja, tapi kita nak tahu ada ilmu dan ilmu tadi ada berkat. Dengan cara apa? Dengan cara bersohbah, dekat dengan para
para ulama. Wallahu a'lam bissawab.